Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi fadlihi tatanazzalu alaina ar-rahmata wal barakat. Salawatullahi wa salamuhu ala man la nabiyya ba'dahu sayyidina Muhammad bi afdalis salawati wa azkat taslimat wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumil liqa'i wal hashri wad din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Amin summa amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu sekali lagi malam ini. Mudah-mudahan bulan Syawal adalah bulan permulaan untuk kita istiqamah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 8 hari, hari ini maghrib ni masuk raya ke-9. Dah, ke-8. 9 dah. Maka kita dijamu makanan jasad. Ada orang rumah terbuka sampai 10 lah. Mana makan ke kenapa tak tahu. Ada orang sampai 6, 7. Jadi tuan-tuan sekalian, maghrib ini kita makan roh pula, makanan rohani. Sebagaimana jasad perlu makanan, tak ada nasi jadi dak gerak, begitulah roh. Bila tak ada makanan jadi dak gagah buat amal soleh. Bila tak ada makanan roh, antibody dak gagah nak tinggal maksiat. Setan petik sikit terbalik tuan-tuan sekalian, kerana makanan roh tak ada. Jadi makanan roh kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung pembacaan kitab At-Tazkirah lil Imam Al-Qurtubi rahmatullahi taala alaihi. Surat 40 tu, 41 kat mana? Mana? Cuba habis. Anna Rasulullah. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كانت بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يديه فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis sahih riwayat Bukhari. Muslimin muslimat rahmati Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis yang diriwayatkan daripada isteri baginda Sittuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah bekas daripada kaca yang berisi air berjana. Ini hadis tentang sakaratul maut yang dilalui oleh kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, masa Nabi berhadapan dengan sakaratul maut, di sisinya ada bekas air. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air itu dengan tangannya dan mengusapkan air tersebut ke wajahnya sambil berkata, tidak ada Tuhan selain Allah.
Sesungguhnya kematian itu memiliki nazak, yakni ada sakarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengangkat kedua belah tangannya sambil berkata, pada Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Tinggi, sehingga nyawa baginda sallallahu alaihi wasallam dicabut dan tangan baginda pun terjatuh, terkulai layu, tanda sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, hadis ini menerangkan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diuji saat matinya. Ada orang kata Nabi kan Rasul, Nabi Muhammad kan Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah Ta'ala, kekasih apa sakit. Maka kita kena faham, orang yang lebih Allah kasih, lebih tinggi ujiannya. Man kana fi dinihi sulba ishtadda bala'uh. Orang yang lebih tinggi imannya akan lebih tinggi ujiannya. Cuma qada masing-masing, qada masing-masing. Ada pujian itu pasti. Nabi Zakaria alaihi salam nushiru bin nawashir, diikat di pokok, digergaji terbelah dua. Bukan buat jahat, nak selamat manusia daripada kegelapan syirik pada Allah kepada selamatnya Islam. Diikat, gaji terbelah dua. Ini ujian yang dilalui oleh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ada Nabi diuji tak ada umat, seorang habuk dah ikut. Kalau tuan-tuan dengar sejarah Nabi Ibrahim, hanya dengar ada pengikut. Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada Nabi diuji lama umurnya, pengikut sikit. Nabi Nuh alaihi salam, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, aku dakwah umatku pagi petang siang malam. Walam yazidhum min du'ai illa firara. Yang ikut tak banyak sikit. Ulama kata 80 orang. Dakwah 950 tahun, yang ikut 80 orang. Subhanallah, dahsyatnya sabar, tingginya sabar Nabi-Nabi dengan kita langit bumi. Dengan kita langit bumi, tuan-tuan sekalian. Ulama-ulama dulu susah dakwahnya, susah. Kita mudah, tuan-tuan sekalian. Dan kalau Allah beri mudah, tak boleh kita tinggal. Dan Allah beri, gunalah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allah beri nikmat, guna. Jangan pula sengaja ambil hak susah. Ekor ada je cabut. Zaman Nabi tak ada ekor, dia kata. Ni pelik, tuan-tuan sekalian. Ada tu gunalah. Ujian kod lain pula. Ujian mari ekor, ni mari ujian ngatuk pula. Itu tuan-tuan sekalian. Maka ada ulama diuji, payah dakwahnya. Al-Imam Ibn Salah, guru bagi Imam Malik. Kalau tuan-tuan baca kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin, diambil daripada susunan Al-Imam Ibn Salah, guru pada Imam Malik. Imam Malik ada banyak guru, kat 1000 orang guru. Baru tu pun tak mengaku orang alim. Kita tu guru 3 orang, nenggok je lah, berasa gong dah. Pada tu guru lain tak betul habis. Tuan-tuan sekalian, baru 3 orang. Tok guru pertama baru mukadimah baru. Tok guru nombor 2 tok guru tajwid. Tok guru nombor 3 tok guru Quran, tu pun lakoh mo. Tak orang lain baca je lakoh. Tuan-tuan sekalian, tu pengalaman kita. Dulu orang lain tak tahu. Ada tuan-tuan sekalian, dak kena nak gong dah. Imam Malik kat 1000 orang guru. Salah seorang Imam Ibn Salah. Al-Imam Ibn Salah radhiyallahu taala anhu, Allah Taala uji dia berdakwah, orang tak mau ikut. Ngajar orang tak mau dengar. Kuatnya ujian, lemahnya kita, tuan-tuan sekalian. Lemahnya kita, jauh dengan kita. Imam Ibn Salah dia mengajar, orang tak mau dengar. Adakah kena berhenti? Tak boleh berhenti. Ajak orang pada Islam sampai mati, tuan-tuan sekalian. Maka dia mengajar, mari seekor kambing dengar. Kambing dengar, dia mengajar lah. Esok kambing tu pula
Maknanya nak khabar kemah kambing pada orang kampung tu. Orang kampung tu kambing ada kambing. Faham tak? Lebih kambing orang kampung ada kambing. Faham ni? Maknanya tuan-tuan sekalian, kambing mari dengar menetek tepi tiang. Minggu depan kambing tu pula. Minggu depan tu kambing tu pula dia tetap mengajar. Kemudian bila orang sembelih kambing tu, terlihat di kulit kambing itu seluruh ilmu yang diajar oleh Al-Imam Ibn Salah. Ni karamah Al-Imam Ibn Salah, Allah Ta'ala beri barakah padanya. Maknanya susah. Maka tuan-tuan, orang paling susah sekali sudah tentu Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Lagi susah Rasul. Lagi susah 25 Rasul. Lagi susah 5 Rasul ulul azmi. Baik tu Allah kata dengan kalimah fasbir. Nak contohi ulul azmi, contoh bab mana? Sabar. Fasbir, sabarlah kamu kama sabara ulul azmi minkum, sebagaimana sabarnya ulul azmi, 5 orang Nabi ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling tinggi sabar dari kalangan 5 ni sudah tentu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya paling besar. Duduk kat Nabi, dia menangis, dia bangun. Dia duduk kali kedua, dia bangun senyum. Hak duduk kali pertama tu Nabi kata aku nak mati lah. Nangis ayah kita nak mati, kita menangis. Ni ayah paling hebat atas dunia, Nabi Muhammad. Orang paling untung Siti Fatimah. Boleh ayah paling kemah kali atas dunia. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang paling kuat imannya, orang yang paling mulia sisi Allah adalah orang yang paling mulia dengan isteri dan anaknya. Orang lelaki yang jaga anak isteri sebaik-baiknya, lemah lembut, kena pada tempat, nafkah beri, didik dunia dan akhirat, paling baik dengan anak isteri, itulah lelaki paling baik. Dan akulah yang paling baik. Akulah yang paling baik. Ayah paling baik, suami paling baik, Nabi sebut akulah. Bukan bangga, memang Allah buat begitu sebagai tauladan untuk kita semua. Dak sedih, nangis Siti Fatimah. Lalu dia bangun, dia duduk kembali, bangun senyum pula. Kenapa? Bila duduk yang kedua tu, Nabi kata, Fatimah menangis. Fatimah kata tak sanggup tengokmu sakit. Lalu disebut oleh Aisyah, Nabi letak tepi dia bekas air. Ni hadis sahih riwayat Bukhari. Tak air tepi, Nabi celuk, Nabi sapu. Nabi celuk, Nabi sapu. Kalau tuan-tuan dengar kumpulan nasyid intim, ada lagu kumpulan nasyid intim, dia ambil dari hadis ni. Tangan dicelup di bejana air, kau sapu di muka, mengurangkan pedih, beralun zikir, menutur kasih pada umat dan akhirat. Lepas tu koreh tinggi mula pula. Lagu ni lagu sedih hadi suka pula tuan-tuan sekalian. Ni kumpulan intim nyanyi ni, dengar lagu gini lah ada manfaat. Dengar mengarut lagu tuan-tuan sekalian. Kumpulan intim, pemergianmu tu kisah lagu Nabi mati. Baru ada roh. Nak beribu sila, ibu orang yang ada roh, sila tuan-tuan sekalian. Mari main lagu ni, hadis ni, Nabi celuk dalam air, sapu. Kenapa? Sakit. Inna haza sakarat, la sakarat. Mulut Nabi bebek. Sayyidina Aisyah dengar bebek. Dengar apa nama? Inilah dia sakarat. Inilah dia sakarat. Inilah dia kesakitan yang terpaksa aku tanggung saat nak berhadapan dengan mati. Maka Fatimah kata tak sanggup tengok. Rasulullah pun sebut,
inilah sakit paling akhir wahai anakku, inilah uji yang paling akhir. Lepas ni tak ada dah, lepas ni tak ada dah sakit, tak ada dah susah bagi aku. Inilah paling akhir. Dan mung orang perempuan yang paling awal antara yang akan masuk dalam syurga. Dua perkara ni merubah Siti Fatimah daripada sedih jadi senyum mukanya. Nampak dah ni, jadi senyum mukanya. Kerana Nabi kata ni susah paling akhir. Jadi tuan-tuan, sakit Nabi kita faham ni malam ni bukan kerana Allah nak bala, kerana Allah nak uji paling akhir. Itu sakit Nabi SAW. Dikatakan Nabi merasakan berpuluh kali ditusuk dadanya dengan pedang yang tajam, seolah begitulah rasa sakit sakaratul maut. Lalu bila Jibril malaikat kata inilah antara paling ringan kerana kasih Allah, terus Nabi tukar doanya, Allahumma saqqil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, kalau hak ni paling ringan, mu ambil hak berat-berat tu, sakaratul maut, hak sakit-sakit tu, mu kupu semua, tipalah atas aku seorang. Hak ringan ni beri ku mak aku, ya Allah. Subhanallah. Inilah kasih Nabi Muhammad pada kita semua, tuan-tuan sekalian. Tapi kita punya kuaja langsung dak kasih ke Nabi, bahkan berasa hina mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga duk ikut orang kafir. Ni penyakit umat akhir zaman ni. Tidak bangga dengan Islam, tidak bangga dengan Islam yang dibawa oleh Nabi. Nabi sampai langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, temu Sidratil Muntaha. Ni akan sawan nombor 1 atas dunia. Jangan pandang lekeh. Pada sebab tu Nabi kata, Nabi, perbuatan Nabi seolah nak beritahu kita semua jangan pandang lekeh pada Islam, dan jangan bertindak supaya orang pandang lekeh kita saat kita memegang tanggungjawab Islam. Faham tak ni? Nabi ajar sombong tak boleh, tapi setengah tepat kena ada sombong, dia panggil izzah. Faham ni? Sombong orang Islam sama orang mukmin tak boleh, tapi berhadapan dengan musuh jangan tunjuk lekeh, kena tunjuk bangga, izzah. Sekumpulan tentera Islam yang ada ubang, Nabi kata semua tentera Islam cak rambut belaka, cak wanita. Kenapa? Tak ambuh beri musuh tengok warna ubang belaka, balik awal belaka ni. Senang siri, 7 siri belaka ni, mudah kita. Nabi kata cak rambut belaka supaya hitam belaka, nak tunjuk izzah. Lepas tu kita jangan salah guna. Tawaduk tak salah tepat, jadi mazmumah. Tawaduk letak kena pada tepat, mahmudah. Faham? Tawaduk sama orang mukmin kena. Dengan musuh Islam tak boleh tawaduk. Orang yang memusuhi Islam tak boleh tawaduk. Sayyidina Umar dengan sama sahabat orang mukmin tawaduk. Dengan orang kafir tak tawaduk. Dia mengekalkan samsingnya dulu dalam Islam untuk tolong agama Allah. Faham ni? Sebab tu kita ada kelebihan zaman jahiliah. Bila insah, bila bersama dengan Islam, Allah tak suruh tukar kelebihan tu, Allah suruh tukar akidah ya. Zaman jahil dulu start tak memayang. Zaman jahil dulu tak memayang. Dulu kontraktor bila insah ni berhenti kontraktor, siapa aja? Kontraktor juga yang berubah akidah. Dulu jahil dulu penyanyi, bila dah hijrah berhenti penyanyi, siapa aja? Ustaz kita nasihat ke ahli ekspedisi, jangan berhenti dah memandang nyanyi. Nyanyi je lah, tukar lirik. Walah. Khairukum fil jahiliyah khairukum fil Islam iza faqihu. Orang yang ada kelebihan zaman jahiliyah, dialah orang yang ada kelebihan zaman Islam jika dia faham untuk guna kelebihannya ketika duduk dalam Islam. Saya nak umur apa kelebihan zaman jahiliyah? Samsing, debeh. Betul tak? Bila masuk Islam, dia lah orang paling rendah diri, tawaduk, khuduk, khusyuk, tiap malam nangis, bawah mata dia ada alu hitam, tanda air mata, nak malam nangis takut pada Allah. Tapi bila berhadapan dengan orang kafir, adakah dia tunduk? Tidak.
Peristiwa hijrah orang jalan belakang, dia jalan depan. Siap tawaf Kaabah 7 kali. Siap tawaf. Orang lain guna strategi jalan belakang kerana masih belum gagah Islam ketika itu. Sayyidina Umar jalan depan tawaf Kaabah. Buka pedang, buat pengumuman, ni aku nak hijrah, nak ikut Muhammad. Siapa nak halang, sila. Kalau nak bini dia jadi janda, anak dia jadi yatim, saya kau habuk dak tubik. Kerana orang Mekah tahu Sayyidina Umar bukan kaki sembang macam kita. Kita sembang gegar, awak tidak. Sayyidina Umar dia kata ya awak sungguh, tuan-tuan sekalian. Jadi dia guna kelebihan itu ketika dalam Islam. Boleh faham ni? Maka tuan-tuan rahmati Allah, yang Allah suruh tukar adalah akidah. Jadi tuan-tuan, ketika Nabi SAW duduk dalam keadaan sakarat, Nabi SAW diceritakan dalam hadis ini mengambil, meletakkan tangannya dalam air, sapu ke wajahnya. Kemudian dia kata apa? La ilaha illallah. Nabi mengulang-ulang kalimah yang disebut al-qaulus sabit fil hayatid dunya. Atas dunia ni tuan-tuan agak-agak ingat tak kita bercakap apa patah? Ingat tak agak-agak? Ingat tak? Tak ingat. Hak kemarin apa patah dah ingat. Atas dunia ni banyak doa lalu kita bercakap. Nak orang puang. Tapi jangan marah, memang lebih di situ. Satu kajian sebut orang puang, wallahu alam, kajian tak boleh percaya kan. Tapi kajian lah, dia tak akan cakap kurang 6,000. Guna pada tempat salah jadi tak boleh. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau ayah jaga anak, jadi rohak juga. Tak sesuai, jarang tak sesuai. Anak tanya ayah gimana? Surah. Patah, tanya patah jawab patah. Dan tanya gimana? Tak gimana Lepas tu nyak. Kat surat khabar je surat khabar. Dah habis anak tu, bosan aku mana. Jadi tuan-tuan sekalian tu ayah tak cakap banyak. Jadi dia lebih pada orang puang. Maka tuan-tuan, lah kadang tak cakap banyak pun orang lelaki, tuan-tuan sekalian, tak ingat berapa patah. Maka banyak-banyak hak kita bercakap tu ada satu perkataan dia panggil al-qaulus sabit fil hayatid dunya. Kalimah paling gagah yang menyelamatkan kita atas dunia hari kiamat. La ilaha illallah. Jadi takkah hak lain boleh banyak cakap, hak ni tak boleh sebut. Maka Nabi menyebut di ketika itu, kata Aisyah, wa yaqulu la ilaha illallah, menyebut la ilaha illallah. Lalu Nabi kata innalil mauti sakarat, bagi mati itu ada sakarat, iaitu saat nazak, saat genting, saat pengakhiran umur kita. Dipanggil sakarat. Kemudian kata Aisyah, Nabi sebut ilar rafiqil a'la. Ini hadis sahih. Ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la, aku nak bertemu Tuhan yang maha tinggi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lagi kata tuan pengarang Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, sepatutnya kemudahan mati tidak perlu lagi diinginkan seseorang setelah aku melihat kepedihan mati yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Maknanya apa? Aisyah kata, angang-angang lah kalau nak mati dalam keadaan tak rasa apa-apa. Setelah aku melihat Nabi sendiri, kekasih Allah, sakit matinya. Bukan Nabi. Ada ulama sebut malaikat Israel. Malaikat Israel tukang turun rezeki. Betul tak? Angguk macam terik nyawa lah. Allah. Israfil, tuan-tuan sekalian, tiup saka kala. Mikail yang turunkan
rezeki. Kuat repok ustaz, dak repok ngatu. Israel cabut nyawa. Israel cabut nyawa orang, cabut. Dia hak paling banyak tugas ke ni. Nak hari orang mati, betul tak? Israfil 2 kali tu Israfil tiup 1 kali. Nafaqatul ula, nafaqatus saniyah. Ada orang tanya tak bosan. Israfil dah hidup 2 tu disebut dalam hadis an-naqur wa nufikha fis sur wa nufikha fin naqur. Alat tiupan Israfil itu sudah dicipta oleh Allah yauma khalaqas samawati wal arda, sejak dicipta langit dan bumi. Belum kita ada, belum Nabi Adam ada, teropek duk dah mulut Jadi orang pun tanya, tak bosan mu ingat mereka macam mu? Itu sekalian, dia taat tunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai masa sayhatan wahidah, tempikan pum sekali mati manusia. Dan tempikan kedua bangun manusia. Bergarak ke mahsyar. Ini Israfil. Ada pun Israel, antara malaikat sibuk nak hari orang mati tuan-tuan sekalian. Dia cabut nyawa, cabut sehinggalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berbaki paling akhir adalah samaniyah, 8 orang malaikat yang dipanggil hamalatul arsy, yang menjunjung aras. Hak ni dia tinggal. Hak lain mati habis. 8 orang hamalatul arsy yang ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Israel cabut 8 malaikat ni, tinggal dia seorang. Tinggallah malaikat Israel seorang. Maka di sini Allah Ta'ala halang kepada terlalu asyik leka dengan kehidupan dunia, leka dengan maksiat, malah melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi menyebut kata Aisyah, kalau selepas aku lihat sakit yang Nabi rasa, seolah-olah mudah mati itu benda yang sudah mustahil bagi manusia yang lain. Abu Bakar bin Abu Syaibah menyatakan dalam musnadnya daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ceritakanlah kisah tentang Bani Israel, kerana mereka mempunyai berbagai jenis perkara yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, ada sekumpulan kaum Bani Israel yang mahu menziarahi kubur. Lalu setelah di sana mereka berkata, alangkah baik seandainya kita salat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah agar sebahagian orang yang mati ini bangkit dari kuburnya dan menceritakan kepada kita tentang kematian. Mereka pun menunaikan salat sebanyak 2 rakaat. Ketika mereka sedang menunaikan salat, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang kepalanya berwarna putih, sedangkan bahagian tubuh yang lain berwarna hitam, dan di antara matanya ada kesan sujud. Dia berkata, apa yang kamu semua inginkan daripadaku? Aku telah mati sejak 100 tahun lalu, tetapi panasnya kematian masih aku rasakan sehingga sekarang. Allahu Rabbi. Oleh sebab itu, memohonlah kepada Allah agar dia mengembalikanku seperti dahulu. Ini dipanggil riwayat Israiliyat, kisah Israiliyat. Tak bercanggah dengan hadis boleh ambil. Kalau bercanggah boleh tinggal. Jadi tuan-tuan boleh ambil iktibar bahawa Allah Ta'ala dengan kuasanya boleh buat orang bangkit daripada kematiannya, menceritakan tentang apa yang dialami di alam barzah.
Diriwayatkan daripada Abu Hudbah, Ibrahim bin Hudbah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yu'aliju karbal maut wa sakaratil maut wa inna mafasilahu la yuslimu ba'daha ala ba'din taqulu alayka assalamu tufariquni wa ufariquka ila yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hamba akan merasakan pedihnya mati, Allahu Rabbi, dan sakaratul maut. Sendinya akan memberi salam pada sebahagian lain sambil berkata, keselamatan atasmu, kamu telah meninggalkanku dan aku pun akan meninggalkan kamu sehingga tiba hari kiamat. Al-Muhasibi, salah seorang ulama sufi tasawuf, menyatakan dalam kitab Ar-Ri'ayah bahawa Allah Ta'ala berkata pada Ibrahim alaihi salam, yakni Nabi Ibrahim, kekasih Allah, wahai kekasihku, bagaimana kamu merasakan mati? Ibrahim menjawab, kematian bagiku seperti setrika yang amat panas yang digosokkan pada kain bulu yang basah sehingga kain bulu tersebut kering sekelip mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berkata, sesungguhnya kami telah memudahkan kematianmu. Hak sakit tu Allah kata, hak itulah hak mudah wahai Ibrahim. Bayangkan sakitnya sakaratul maut. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah tunjuk banyak atas dunia ni. Kalau zaman sebelum Nabi Muhammad, Allah tunjuk. Zaman selepas zaman Nabi Muhammad, Allah Ta'ala banyak rahsiakan. Terkadang Allah tunjuk juga. Antaranya kita tengok ibrah yang boleh kita ambil, kematian Mustafa Kamal atas tu. Ni Pala Haliang. Pala Haliang, orang yang jadi tali baru musuh Islam, menghancurkan kerajaan paling akhir khilafah siang tak boleh makan, garik buka puasa. Ada pun kehidupan keseluruhannya, sebahagian agama ditolak. Dalam pemerintahan, hukum hakam, undang-undang, tuan-tuan sekalian, ditolak. Dalam muamalah ditolak. Agama dipakai sebahagian tepat, dijadikan barang yang tidak ada nilai pada setengah tempat yang lain. Ini ilmaniyah. Hak kita faham sekular, belajar matematik sains, muka hak tu. Ramai orang mari jumpa kita, ustaz kita berat dulu Ustaz. Kita dulu kalau sekular Ustaz. Apa? Belajar matematik sains. Aku belajar. Kamu seorang. Siap A1. A1 mengingat ustaz bodoh. Alah. Ingat pakai piyah serban atas bahu bodoh. Nah, tuan-tuan sekalian. A1 juga. Jadi tuan-tuan buka hak tu. Matematik, sains, biologi itu semua ilmu mari pada Islam belaka. Sekular ni mana apa? Mengasingkan agama daripada kehidupan. Ni faham duk atas bahasa cakap about agama, asal cakap agama sini kisah sekular. Bangun ahli Dewan Undangan Negeri baca qala Allah Ta'ala. Adalah hak jahil bangun nak cakap ayat Quran dia balas ini sekular. Memahami ayat Quran itu hanya boleh disebut dalam rumah Allah, sedangkan ayat Quran dan hadis Nabi petunjuk di setiap tempat, setiap masa, setiap zaman. Allahu mawjudun bila makan bila zaman. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa masa. Boleh faham? Maka Pala Haliang ni Mustafa Kamal atas tu. Ramai umat Islam terbunuh di bawah kerja buat dia. Dan Islam jatuh tuan-tuan sampai hari ni tak bakit-bakit, tak ada khilafah. Zaman ada khilafah, Islam izzah, keizahannya tinggi. Dah ingat kisah seorang perempuan dicabur di pasar, diganggu oleh Yahudi, cukup melaungkan kalimah wa mu'tasim, wahai Khalifah Mu'tasim. Khalifah Mu'tasim saya tahu siapa berita ke dia, atau bala tentera cari Yahudi yang mengganggu umat Islam, orang puang yang dicabur di pasar. Hari ni kita tak ada khalifah, khilafah tak ada.
Bukan orang puan dicabut, dirogok, dirobek maruahnya. Orang lelaki dicabut akidahnya, tuan-tuan sekalian. Orang Islam tak boleh buat apa. Negara kita hari ni, umat Islam majoriti, yang berkuasa minoriti. Berkuasa negara kafir. Speaker Dewan Negara nak hati kafir kau, Kristian, yang jelas menjadi penggerak kristianisasi. Orang Islam senyap aja, tuan-tuan. Diang di saat kemungkaran jelah berlaku, kita diang saja, tak apa lah. Tunggu 100 hari lagi. 100 hari ni lebong dah. Tunggu 100 hari lagi. Lepas tu 100 hari lagi, akhir sekali lenyaklah Islam di muka bumi Allah kerana kita. Islam tak lenyak di tempat kita ni. Jadi jatuh, jadi rendah kerana kita tanggunglah di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jatuhnya bila? Zaman Khilafah Osmaniyah. Jadi tuan-tuan, Mustafa Kamal Ataturk, Allah Ta'ala tunjuk matinya lagu mana. Ambil iktibar. Matinya Allah Ta'ala buat sungguh macam hak Nabi kata, sakaratul maut, antara yang berlaku pada sakaratul maut, dahaga yang tidak ada tolak banding, lapar yang tidak ada tolak banding. Dahaga yang kita tuang suti dunia air sungai, dah hilang. Suti dunia air laut, dah hilang. Kupu habis air batu, zaman air batu, atlah air batu, nak jenis air batu, tok lori-lori dalam mulut, dah hilang tuan-tuan sekalian. Dah hilang. Dan lapar yang mak dahsyat, tok lah beruni berapa banyak nasi, gandum, roti payang, dah hilang tuan-tuan sekalian. Lalu Mustafa Kamal Ataturk terasa seksa, bahang, panas dan dahaga. Lalu disimbah pak penjuru rumah istana dengan dengan pilih bomba. Pilih bomba tu simbah nak esok tubik tanah, tubik pula. Akhir sekali dikonkrit tepi bukit. Bumi tidak terima jasanya tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala tu tunjuk. Jadi tuan-tuan, apa guna hebat atas dunia, sisi Allah Ta'ala tak ada harga, tak pakas keping haram. Atas dunia berkuasa, atas dunia berpengaruh, atas dunia banyak fitih, ada banyak jawatan. Kalau sisi Allah Ta'ala tak ada harga, nak ambil. Keping haram tak ada guna tuan-tuan sekalian. Kerana hak kita berkuasa ni tempat sementara. Hak ni nak pergi lama tu. Hak ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehari pun duk apa? Hari kiamat. Hak kita duk berasa kita orang lama ni. Faham tak? Ramai orang ada penyakit berasa orang lama. Mari orang muda nasihat kata, budak-budak aku orang lama. Berasa orang lama. Hak berasa orang lama, cuci tanya berapa lama duduk atas dunia. Ada 800 tahun, 80 80, 70. Tuan-tuan, 80, 70 tahun banding hari kiamat, sehari dah apa? Boleh faham? Sehari hari kiamat pun dah apa? Nak beritahu hak sebenar dinu. Apa siapa atas dunia sanggup langgar perintah Tuhan untuk binasa selama-lamanya hari kiamat. Kemudian kata tuan pengarang yang dirahmati oleh Allah, diceritakan bahawa ketika roh Nabi Musa alaihi salam sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepadanya, roh Nabi Musa, wahai Musa, bagaimana kamu merasakan mati? Roh Nabi Musa menjawab, kematian yang kurasakan seperti burung hidup yang dipanggang di atas panggangan. Tengah hidup kena panggang. Dalam riwayat lain diceritakan kematian bagiku, yakni Nabi Musa, bagai kambing yang dilapah hidup-hidup. Itulah seksa dan sakitnya mati di sisi orang mukmin yang Allah kasih. Kita lagu mana wallahu a'lam. Nabi-nabi yang Allah kasih begitu semua sakitnya tuan-tuan sekalian. Nabi Isa ibnu Maryam berkata, wahai Hawariyun,
yakni pengikut Nabi Isa, mohonlah kepada Allah agar dia memberikan kemudahan kepada kamu semua ketika menghadapi sakaratul maut. Ada riwayat yang menyatakan bahawa pedihnya mati lebih sakit daripada rasa sakit akibat libasan pedang, gergaji ataupun gunting. Itulah pedihnya sakaratul maut. Abu Nu'aim Al-Hafiz menyatakan dalam bukunya Al-Hilyah, suatu hadis daripada Makhlul, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi al-mu'ayanah malakil maut asyaddu min alfi darbatin bis-sayf. Demi jiwaku yang berada di tangannya, rasa sakit ketika akan meninggal melebihi rasa sakit libasan 1000 pedang yang tajam. Subhanallah. Inilah sakit yang disebut al-mu'ayanah, rasa sebenar yang dirasai saat nak mati, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annal malaikah taktaniful abd wa tuhbisuhu walaula dhalika lakana ya'du fis sahari wal barari min syiddati sakaratil maut. Para malaikat senantiasa memperhati dan mengamati gerak-geri seorang hamba. Jika bukan demikian, maka hamba tersebut akan lari sejauh-jauhnya menuju gurun yang tandus kerana takut akan pedihnya sakaratul maut. Dinyatakan dalam suatu riwayat daripada Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi bahawa setelah malaikat maut mencabut nyawa semua makhluk, Allah kemudian memerintahkannya mencabut nyawanya sendiri. Ini dengar, malaikat maut, malaikat Israel alaihi salam. Lalu malaikat maut berkata, aku bersumpah, seandainya sebelum ini aku tahu mengenai pedihnya sakaratul maut, maka aku tidak akan cabut nyawa orang mukmin, sebagaimana yang saya sebut tadi. Cerita ni daripada siapa? Daripada Qadhi Abu Bakar Al-Arabi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Maknanya tuan-tuan, yang cabut nyawa hakikatnya Allah. Paling akhir sekali Israel lah. Bila dia rasa baru dia tahu. Lalu Syahar berkata, semasa ajal Amru bin Al-As, yakni gubernur Mesir, Amru bin Al-As pembuka negeri Mesir. Negara Mesir bukan negara Islam asalnya, Kristian, negara besar Kristian. Yang buka melakukan Al-Fathu di negeri Mesir adalah Amru bin Al-As, gubernur besar Mesir. Maka katanya semasa ajal Amru bin Al-As hampir tiba, anaknya berkata kepada Amru bin Al-As, wahai ayahku, kamu pernah berkata pada kami, mudah-mudahan aku dapat bertemu dengan seorang lelaki yang cerdik ketika dia hampir meninggal dunia, sehingga dia dapat menyelahkan perasaannya pada masa itu. Wahai ayahku, kamulah lelaki itu, dan sekarang ceritakanlah kepadaku bagaimana kematian itu. Amru bin Al-As berkata, wahai anakku, kematian menjadikan aku amat takut sehingga lidahku menjadi gagap. Kematian menjadikan aku bagaikan menafah dari lubang jarum. Kematian bagaikan daham duri yang ditarik dari hujung kaki sampai ke kepalaku. Amru bin Al-As kemudian yang membaca satu syair, alangkah baiknya jika sejak dulu, sebelum aku tahu bahawa aku cukup jadi pengembala kambing jantan di bukit. Maknanya apa? Kalaulah aku tahu begini mati, aku dah jadi gubernur pun tak apa. Kerana takut banyak amanah dok sesat. Tapi Amru bin Al-As bukan ahli neraka. Ada sahabat Nabi yang amanah, sahabat Nabi yang amanah pegang jawatan ni tuan-tuan, amanah nombor 1 syurga, khianat nombor 1 neraka. Tapi kerana takut, dia kata kalau aku tahu beginilah sakit mati, lebih baik aku jadi pengembala kambing. Abu Maisyarah berkata, seandainya pedihnya mati dibebankan kepada seluruh penghuni langit dan bumi, maka mereka semua akan mati. Dia lalu membaca beberapa bait syair berikut, aku memang sering menyebut maut, namun aku tidak takut.
Sesungguhnya hatiku kerah bagaikan batu. Aku mengejar dunia seakan aku abadi, sedangkan maut senantiasa mengejar jejakku. Maut mengepung setiap manusia, tidak ada satu tempat pun untuk melarikan diri. Tuan-tuan rahmati Allah, apa nama Maharaja besar Namrus yang memusuhi Ibrahim alaihi salam, dia nak lari pada malaikat maut. Dia buat bangunan konkrit, tak ada lubang, sikit tak ada lubang. Kenapa? Tak mahu malaikat maut masuk. Dia ingat malaikat maut macam dia masuk ke pintu. Nampak? Tuan-tuan sekalian, dia buat bangunan tak ada lubang. Lalu dia buat bangunan tanpa seolah tak mahu beri malaikat maut masuk. Allah Ta'ala punya kerja nak mati orang, asbab macam-macam. Kadang-kadang orang dengan pedang tak boleh bunuh dia, gagah kerana pahlawannya dia. Allah tahu semut mati tak terang. Namruh Allah Ta'ala lak main masuk laling mati. Nak khabar tak boleh lari. Allah pun sebut dalam Quran, ainama takunu, hai manusia, di mana saja kamu berada. Mati bukan kerana ada atas jalan, tak mesti atas hati boleh tak? Boleh. Khalid Al-Walid, tuan-tuan temu dah hadis riwayat Khalid Al-Walid, temu? Jarang lah. Banyak Abu Hurairah dan Nabi 4 tahun Abu Hurairah dan Nabi 4 tahun, tapi hadis 5,000 lebih duduk dalam kepala. Kerana apa? Ahlus Sufah duduk dekat dengan Nabi. Munasabah riwayat hadis banyak. Sayyidina Umar kurang banyak, tak banyak macam Abu Hurairah. Kerana apa? Sibuk jadi pemimpin. Khalid Al-Walid takat ni tuan-tuan, payah nak jumpa kerana dia sibuk di medan perang. Kerja dia dengan pedang. Mana kalau orang lain boleh mati syahid, dia dulu mati syahid kerana dia dengan pedang. Tapi Allah punya kerja, nampak? Sa'ad bin Mu'az sehari. Ada sahabat Nabi sehari mari kafir, hari ni masuk Islam, bagi panggilan jihad, pergi jihad, mati di medan jihad. Nampak? Rumah hidup baca Quran, rumah hidup dengan semayang, rumah hidup dengan amal soleh, masuklah malaikat rahmat. Rumah yang hidup dengan maksiat, dalam rumah tu ada orang tak semayang, dalam rumah tu ada orang tak puasa, dalam rumah tu ramai orang lawan Tuhan, dalam rumah tu ada anak patung yang cukup sifat, tuan-tuan sekalian yang dihormati, malaikat rahmat tak masuk. Faham? Bik tu orang tanya, apa dulu Pulatan Ladang penyu pergi buang, di Marang udang apa tak buang? Tak suruh mari dengar, tak dengar bodoh. Jadi jahil lah tuan-tuan. Boleh faham jadi tak tahu. Apa buang tu penyu? Apa buang? Kerana cukup sifat. Penyu cukup sifat, kepala, tubuh, kaki pak putih. Bila cukup sifat, sibih bagi al-asnam, umpama berhala, haram. Faham? Tuan-tuan ambil penyu seekor, anak patung, gantunglah kereta itu malaikat rahmat dah masuk. Jika dihormati, tok tepi tikak dihormati. Kecuali anak patung anak kita buat main. Anak patung tu asal satu warna, tiba-tiba jadi banyak warna. Kenapa? Ahli basiano. Itu tak apa. Itu yang tidak dihormati. Anak patung dia buat peluk tidur, ahli basi tepek atas muka anak patung yang kaya terajang, itu tak apa. Yang dihormati tak boleh. Boleh faham ni? Begitu juga tok lah rumah. Malaikat rahmat tak akan masuk. Malaikat maut, tok patung Fir'aun sutil lah rumah, dia masuk. Terang awak. Dia masuk tok lah patung seorang pun dia masuk. Ini malaikat maut.
Maka Allah Ta'ala kata 3 rahsia mati mudah akan tahu. Bila, di mana, bagaimana. Rahsia Allah. Nampak? Rahsia Allah Ta'ala. Tok guru kita mati, kita boleh semayang belaka. Betul tak? Ustaz Fadil Noh boleh semayang. Ribuan manusia. Tok guru ni Aziz meninggal, saya tengah kuliah di Wang Semaju, tuan-tuan sekalian. Siapa mesej? Tok guru ni Aziz meninggal, berhenti kuliah, mayang Isa pong semua kota baru. Tapi Allah takdir tok guru kita, Tuan Guru Haji Harun Din tak boleh nak semayang, mati mana? Mereka. Kerja siapa? Kerja Allah. Jadi tuan-tuan, di mana mati kerja siapa? Tuhan. Lahir batu nang, belum tentu mati batu nang. Baik, yang kedua, di mana, bila mati, bila kerja Tuhan. Maka hikmah tak tahu bila, yang menyebabkan kita kena selalu bersedia. Nombor 2. Yang ketiga, bagaimana. Tak kata medan perang, langgar, jatuh kursi, ada orang kena stik linga mati. Sungguh jangan awak kurang. Lepas tu hukum hakang bunuh, ada hukum dia panggil perbuatan sengaja, tapi perbuatan tu tak mendatangkan mati kebiasaannya. Kenapa contohnya? Stik linga, kawan je gurai, pas stik linga, mati tak terang. Boleh tak? Boleh. Ada orang mati kerana berlanggar, tapi kita tak tahu berapa orang yang berlanggar kerana mati. Jangan dengar tak? Biasa kita dengar orang mati kerana berlanggar mati, tapi kita tak tahu ada juga orang yang bawa kereta mati sebab tu dia berlanggar. Maka ini semua rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila, bagaimana, di mana, kerja Tuhan. Kerja kita buat amal soleh, kerja kita jaga keselamatan atas jalan raya, itu sebagai ikhtiar. Allah kata mati, kita bawa slow, orang lain pula langgar. Tuan-tuan sekalian, nak tengok hak viral itu, orang ngatuk yung bung bahara sebelah mati. Tuan-tuan sekalian, jadi bila begitu keadaannya, tak ada orang boleh mendabik dada, boleh lari daripada mati. Jadi tuan-tuan, kata setengah ulama, antaranya Ibrahim bin Adham, nak jadi orang jahat sila lah, kalau nak mati sila. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal soleh kita, dan ja'alana Allahu minal aidin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada pengumuman? Ada. Saya nak umum satu perkara. Siapa tempoh siapa perayaan Idul Adha, kami daripada NGO Al-Azhar buat satu program, tuan-tuan sekalian. Macam biasalah, Jawatan Amal pun buat, tuan-tuan sekalian, korban di Sudan ataupun negara minoriti umat Islam. Korban kambing 500 setengah ekor, korban lembu 300 setengah sebahagian. Siapa nak sertai boleh jumpa saya ataupun jumpa sahabat kita di belakang. Yang ketiga, kalau tak mahu ikut serta korban, ada tawaran wakaf Al-Quran, wakaf Al-Quran, senaskah RM30. Tuan-tuan sekalian, wakaf, kita hentikan harta itu untuk Allah, dibaca oleh umat Islam Quran tu sampai bila-bila, sampai hari kiamat, pahala berjalan. Nak niat untuk kita boleh, ayah boleh, tok boleh, arwah mak pun boleh belaka. Jadi tuan-tuan yang nak sertai, satu naskah RM30 saja, boleh jumpa saya ataupun sahabat kita di belakang sana di meja jualan air jus durian Belanda dan sebagainya. Tuan-tuan boleh jumpa di
Jadi insya-Allah sekadar itu saja, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya. Qul ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.